Ramadan ya Ramadan, Ramadan ya Ramadan, bulan Ramadan berkahnya di sini. Ramadan ya Ramadan, Ramadan ya Ramadan, bulan Ramadan berkahnya di sini. Alhamdulillah, dah puasa ke-8. Alhamdulillah, berat pun dah turun PKG. Dah boleh pakai baju-baju cantik-cantik. Wow. Yang Sesungguhnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berpuasa sekiranya kita kurus, sekiranya kita mendapat kesihatan, Abang K. itu Abang K. adalah bonus. Abang K. Duduk, Abang K. Sabar. Segmen satu hari Selamat Raya belum lagi. Belum lagi, Abang K. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, InsyaAllah. Allah, bagi saya itu bonus ya kalau kurus. Oh, ya ke? Yang penting kita nak jalankan ibadahnya. Tapi alang-alang orang cakap tu menyeluk pekasam. Apa? Alah-alah menyebut Sam. Biar sampai ke penggalangan. Masa tak dia menyelam, kisah. kita minum air. Betul. Kita tak berkisah ke pangkal mana sekalipun. Tapi yang penting kita semua sekarang berada dalam program. Borak dulu baru buka hashtag Barakahnya di sini. Dan cakap pasal Alhamdulillah. kurus tadi sebenarnya, itu topik kita. Kita nak cakap tentang puasa dan kurus. Oh, okey. Boleh ke kita niat nak kurus? Kan, adakah dia boleh membatalkan puasa? Ya. Menguruskan pahala puasa? Ataupun tak boleh langsung? Haram. Masalahnya ada niat ke kurus ni? Nawaitu Saumarodin. Al-kurus Allah. wal kedih. Ada ke kurus keding? Apa pandangan anda ataupun mungkin anda ada pandangan tersendiri, anda boleh hubungi kami di talian 03-282-8579 dan 03-282-8578. Betul. Atau tak nak telefon boleh. Kita ada WhatsApp juga di 01140 476564. Memang kita plan macam ni. Wanita mula kita sambung. Betul. Kita main sambut, menyambut. Kita main di sini. sambut. Dan kalau dah menyampah sangat nak WhatsApp ataupun nak call, anda bolehlah tulis ataupun tinggalkan pesanan di Facebook rasmi RTM. Yes, Ya, okey? Sebab apa kena call? Sebab kita nak bagi Hadiah voucher Pusat Pangkaian Hari-Hari. Pusat pangkaian pun boleh. Pusat Pangkaian Hari-Hari yang bernilai RM250. Ya. dan nak cari dua orang pemenang. Betul. So hubungi kami, mungkin anda adalah pemenangnya. Memanggil Dah ada bertuah orang itu. call tadi, saya dengar kat dalam. Oh ya ke? Tapi bukan sekarang lah. Kita tunggu dulu nanti. Relax dulu, baru tenang. Sebab Orang kita nak call? persilakan tetamu kita. Tetamu kita. Dia akan bercakap tentang topik kita. Beliau seorang doktor dan saya kenal suami dia. Wow. Kami kenal waktu zaman kampus. Kenal suami dia? Berperang saraf dulu. Jangan cerita dekat sini. Ya, itu kita sembang kemudian. Kita bersama dengan tetamu kita, Dr. Afa. Ya. Waalaikumsalam. Baik. Sila. Silakan. Alhamdulillah. Sorry terbawang suami tadi. Sila. Terima kasih. Allahu Akbar. Assalamualaikum semua. Siap, Makir? Saya berasa sendirian belakang belah sini. Sabar, kejap lagi ada yang teman. InsyaAllah. Doktor sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Okey doktor, kita tak nak panjang-panjangkan masa sebab Okey. nanti nak buka puasa pula. Betul. Tentang kita kurus ni, memang betul ke kalau puasa tapi makan pun tak hingga dunia boleh kurus? Oh tu soalan ni. Mula-mula sekali. Terima kasih semualah sebab baik. ikut saya pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya target untuk kurus ni sebenarnya satu yang benda yang baik sebenarnya. Oh, baik. Baik, bagus dan sebenarnya hebat. Sebab ramai orang nak kurus dan orang selalu jadikan bulan Ramadan ni sebagai bulan untuk kita hilangkan berat badan lah. Dan bukan semua orang dapat buat benda tu. It's not easy, tak mudah, tapi bukan sesuatu yang mustahil. Jadi bagi saya, siapa yang dapat menurunkan berat badan pada bulan Ramadan ni memang satu syabas lah sebenarnya. Saya lah tu. Saya lah orang yang hebat. Maknanya menjadilah. Betul. Menjadi. Tapi kenapa ada menggunakan istilah hebat kat ujung tadi? Sebab saya nak share jugalah. Sebenarnya saya pun pernah overweight juga bang. Saya pun pernah besar. Jadi saya tahu struggle dia untuk menurunkan berat badan tu bukan senang. Kita kena, orang kata, tekad lah. Kita tengok orang makan tutup mata. Tapi bukan maknanya kita tak boleh makan. Boleh makan tapi kita kena control portion lah sebenarnya. Berkorban. Betul Wani. Tapi Wani tak payah dah. Wani cantik saya lah. guna sebenarnya. Tapi saya tutup dengan baju-baju saya lah. Ada yang mengatakan intermittent fasting ataupun IF ni dia similar dengan puasa di bulan Ramadan. Betul ke doktor?
Okey, sebenarnya saya terangkanlah maksud intermittent fasting tu. Intermittent fasting tu bila kita berpuasa dalam ada setengah masa macam 16 jam, 18 jam, ada orang buat sampai 24 jam. Serius lah. Dia tak makan tapi dia orang masih boleh minum. Tapi minum air yang tak berkalori. Maksudnya air kosong, green tea dan sebagainya lah. Dan dia ada eating window dalam 8 jam, 10 jam untuk kita makan. Tapi makan tu kena control portion juga lah bang. Tak boleh makan teruk sangat kan. Kita kena suku-suku separuh, makan banyakkan benda sayuran. Kalau tak ada kesan lah. Betul. Tapi kita masih boleh minum. Tu beza dengan puasa Ramadan bang. Kalau puasa Ramadan, kita memang tak makan, tak minum langsung. Up to 14 hours, 17 hours macam tu kan. Tu beza dia lah antara dua. Yang suku-suku separuh tu sebenarnya selalu dengar. Suku-suku separuh. Apa tu suku-suku separuh? Sebelum doktor jawab tu, kita ada pemanggil di talian. Ada pemanggil. Korang pun bukan main laju lagi. Aku pun jadi tak tentu arah ni. Okey, silakan panggilan. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa di talian? Saya Siti dari Pelabuhan. Siti. Apa khabar Kak Siti? Okey, soalannya Kak Siti. Macam ni, saya ni dalam kategori orang yang badan besar. Okey. Okey. Jadi, kita dah makan sikit, tapi badan tu tak turun. Kalau kadang-kadang kita pertama naik. Macam mana tu kita nak jaga maintain makan macam mana ke? Baik. Apa makanan dia? Baik, Kak Siti. Siti. Soalan yang bagus, Puan Terima Siti. kasih. Kita Terima jawab. kasih. Rasanya di dalam Islam ada satu perkataan takdir. Takdir. Jangan. Tapi takdir boleh berubah. Takdir. Dia dah puasa kan, dia badan sihat lah. Dah puasa, dah jaga, dah kurang makan, tapi tak turun. Naik ada. Ya. Selain pada takdir. Macam mana tu? Sebab ada setengah orang dia cakap dia tak makan. Tapi bukan makna kita akan kurus kalau kita tak makan. Kita boleh makan. Tapi kita kena pandai pilih makanan yang kita makan tu. Macam orang tanya tadi suku-suku separuh kan. Kita kena makan sayur, lebihkan sayur, lebihkan makan buah. seimbang maknanya. Protein, betul. Kita kurangkan nasi. Kalau nak makan nasi boleh. Ada certain orang dia memang tak boleh tak makan nasi. Faham. Kita orang Malaysia kan. Memang ruji nasi. Betul. Menggeletar. Macam tu. Nasi, Saya betul. kena nasi juga. Jadi mungkin kita boleh tukar kepada brown rice, beras perak. Ataupun ada satu ni kita main quinoa. Dia rasa dia macam nasi, dia memang mengenyangkan. Kita boleh makan dengan lauk juga. Quinoa. Laju sangat sebut tu. Apa quinoa? Saya kena kunia aje. Okey, Amin, bersabar dulu. Saya nampak sangat macam banyak sangat soalan tiba-tiba daripada Ustaz Amin. Baik, kita berhenti berehat seketika. Kejap lagi kita berjumpa balik dalam Borak Dulu Baru Buka. #Barakahnya di sini. Take a break. Bagi saya, Ramadan sebagai platform untuk diorang jadi kurus. Saya setuju sebab apa yang diorang nak buat tu benda yang baik. Diorang cuba untuk jadi kurus. Dan jadi kurus pun adalah satu sunnah bagi seorang Islam. So, untuk yang nak kurus masa bulan Ramadan ni tak ada masalah. Memang waktu kita puasa, kita kurang makan kan. So, senanglah kita nak jaga pemakanan diet kita untuk kurus. Tapi, jangan berhenti lepas habis Ramadan je. Teruskan. Niat tu penting. Bagilah nak kurus tu jadi satu niat sebagai niat sampingan lah. Niat kita puasa, biarlah niat kurus tu sebagai sampingan semata-mata. Berat badan akan turun dengan senang. Makan makanan yang betul, melakukan senaman yang berkala, tidur yang cukup serta melakukan solat tarawih. Pengalaman saya untuk bulan puasa ni, kalau saya makan nasi ataupun makanan yang berunsurkan kanji, sepanjang 2-3 hari itu saya akan perasan lah yang berat badan saya ni akan meningkat. Tapi kalau saya makan makanan yang seperti roti ataupun makanan yang ada banyak sayur, dalam 4 atau 5 hari itu saya perasan yang berat badan saya mungkin akan menurun ataupun akan maintain. Bulan Ramadan, berkahnya di sini. Kembali lagi dalam rancangan Borak Dulu Baru Buka #Barakahnya di sini. Berkahnya lah orang-orang yang tengok program ni, insya-Allah. Masya-Allah. Okey, jangan lupa terus hubungi kami 0322828578 dan 0322828579. Ataupun WhatsApp kami di 011404766564. Atau tak Ya, nak WhatsApp. berapa? Tolong repeat nombor tadi. Jangan.
Dan kita ada Facebook juga. Di Facebook Radio Television Malaysia. Doktor, saya minta maaf doktor. Kenapa tu? Sebab mata saya ni, saya macam ternampak inai lagi di tangan doktor. Jadi adakah berapa lama tu? Bila tu doktor? Tak, kenapa fresh sangat tu? Kerana saya... Aduh, saya kecewa lah. Bila? Baru lepas kan? Baru Alhamdulillah, baru sebulan. Itu yang buat intermittent fasting tu. Tahniah. Patutlah jawab beria tadi. Jadi tak terlambatlah nak ucap tahniah. Alhamdulillah, terima kasih. Walaupun... Alhamdulillah. Tapi saya ucapkan tahniah. Mungkin saya nak minta tips lah, tapi lepas ni lah. Untuk mengurangkan kekecewaan Abang Khir, kita silakan Aku juga. Okay. Ustaz kita yang bercakap juga dari sudut agama, dan kalau dia nak tanya pun boleh, kita persilakan Al-Fadhil Ustaz Rozi. Ustaz Rozi. Waalaikumsalam. Gambar lihat bagi tu. Segar, alhamdulillah. Oh, masuk ke dalam tu boleh. Boleh. Ini paling baru sekali. Sebab selalunya ada orang memang di celah sini. Ada orang ikut celah sini. Hari ni celah ni. Tapi Ustaz tak berada. Memang lain macam. Jadi sini Ustaz masuk. Okay. Masuk kot tengah. Bismillah. Siap, Ustaz? Alhamdulillah, sihat semua. Ustaz. Satu setting yang matching. Kebetulan. Jaket coklat dan kasut coklat. Seluar hitam, songkok hitam. Takdir tadi saya Takdir. Takdir tu telah menentukan. Tapi Ustaz, boleh ke tak sebenarnya kita nak puasa ni, kita niat puasa, tapi pada masa sama, bolehlah cakap kurus ni sekejap lagi. 2 in 1. terus jawab Hal yumkin am la? Nak ambil masa dulu ke? Boleh silakan. Dia begini kalau ditanya puasa itu nak kurus, dia ada usul fikih di situ memberikan jawapan. Al-umuru bimaqasidiha. Setiap urusan itu tergantung niatnya. Kalau kita bicara tentang ibadah, yang nak didapatkan ibadah kan tentang esensi daripada puasa itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hujung itu. La'allakum tattaqun. Yang kita nak dapatkan daripada puasa itu mutlak takwa, tidak disebutkan hal-hal yang lain. Tetapi kalau datang kesihatan itu bonus. Ini kelebihan Islam. Islam itu sangat komprehensif, lengkap dengan kerana Allah yang menjadikan manusia. Allah yang paling faham kebutuhan keperluan manusia. Secara fisiologi, secara hal-hal yang terkait dengan itu, maka dihadirkan sekali. Minta maaf. Sebab saya ingat Ustaz Jarod tadi. Rupanya tak okey. Kebutuhan itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Melayu ada. Bahasa Melayu pun ada. Dia pandai kadang-kadang campurkan sangat. Jadi kadang-kadang kita kejut. Maksudnya Islam dia datang satu package. Kalau kita nak kurus, datang kurus, tapi bukan matlamat di situ. Bukan matlamat di situ. Baik. Sebab itu kalau orang kata kurus itu adalah bahagian daripada sunnah, tidak, sihat itu sunnah. Puasa itu memang akan datang. Dia boleh betulkan, alhamdulillah. Puasa itu akan datang, tetapi matlamat dia pada ukuran takwa, pada ukuran ibadah. Yang lain-lain itu akan datang secara sampingan lah. Orang Jerman kata belai-belai. Belai-belai tau. Tahu belai-belai? Sambil-sambil. Puasa utama takwa, dapat kurus tu bonus lah kan? Yang lain-lain tu bonus lah. Hebat lah. Hebat. Doktor, boleh ke orang tu dia bersahur tapi dia sahur sikit-sikit? Sebab dia takut gemuk. Kalau sahur banyak-banyak. Sebenarnya sahur tu wajib memang kena makan. Ada orang dia skip sahur sebab dia fikir tak apalah, lagi senang nak kurus. Lagi dahsyat skip terus. Dia skip terus. Jadi kita memang kena makan, tapi makan apa yang kita makan tu. Satu hari tu kita tak akan dapat minum. Jadi kita boleh makan makanan yang dah memang ada air dalam dia. Contoh macam sayur-sayuran ni, tomato, celery, dia dah memang ada kandungan air dalam tu. Boleh buat sup ni. Ataupun kenapa buah. sebut warna-warni tadi? Sebab warni tak lama lagi. Sebab saya tak makan sahur. Saya tak makan sayur. Tak makan sayur. Ataupun buah lah. Buah apa macam tembikai. Maksudnya dia sini dah ada air dalam dia. Macam itulah. Ataupun mungkin orang yang kurangkan sahur ni, sebab sahur ni penting bagi saya lah. Betul. Untuk orang kata tahan lama sikit kan. Kecuali memang dia jenis tak bekerja ataupun tidak bersenam langsung. Jadi dia rasa dia patut kurangkan. Kalau tak, kenapa nak kurangkan time sahur? Memang lepas tu tak makan. Macam mana tu? Tak bersenam. Mana doktor? Mana saya tahu? Tak tengok saya.
Ustaz duduk sini saya nak bercakap dengan Jangan. Saya okey je. Sebab ada orang dia waktu sahur tu dia makan benda-benda yang pedas, benda-benda yang tak sesuai. Ada orang tak makan langsung pun dia akan gastrik after tu. Lepas tu dia akan gastrik. So memang kena makan, portion pun sama, suku-suku separuh pun boleh kita buat juga. And memang kena makan lah. Kena waktu makan, sahur tu ya. tak boleh skip. Tapi betul, Wani buat eksperimen juga. Wani makan daging salai masak lemak cili api waktu sahur. Berapi perut. tak ada terpulang sepanjang hari. Siapa yang Roni ajak lagi makan time tu? Kalau Dengan Wani ibu seorang saya. memang. Dengan ibu saya saja. Okey. Dia haus lah. Kalau dengan ibu tak ada soalan lanjut. Tak ada soalan lanjut lah. Tak ada. Kita pun tak ada soalan lanjut. Kita nak minta Ustaz Rozi sebabkan salah satu waktu mustajab berdoa adalah nak berbuka ni. So fadhal untuk Ustaz Rozi doa sikit sebab kita nak berehat seketika selepas ni. Fadhal Ustaz. Doa untuk terus berbuka puasa. Terus, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdal hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لك صمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. بسم الله علي بركة الله. اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا في ليلة القدر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Selamat berbuka. Jumpa Senin lepas ni dalam Borak Dulu Berbuka #Barakahnya. Barakahnya di sini. Selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenyang sudah kita? Oh, Allah, ya Allah. Dia nak cakap kenyang je. Salam dulu. Kenyang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita nak ucap terima kasih kepada penaja kita. Betul. Pertama, Pusat Pakai Hari-Hari. Yang kedua, Alliance Concord Media Sdn Bhd. Betul. Terima kasih banyak kerana menaja kami. Dan untuk penonton, ini baru sikit. Ya. Ini beninging. Kita tak tunjuk apa sebenarnya yang kami dapat. Jadi korang hanya boleh mematikan yang kecil-kecil ini sahaja, okey? InsyaAllah, alhamdulillah. Okey, kita sambung perbincangan kita bersama Betul. Dr. Afan dan juga Ustaz Rozi. Wani, apa soalannya? Contohlah juadah yang kita tengah tengok depan mata kita ni kan. Ataupun juadah yang berada di bazar tu kan. Apakah nutrisi yang paling terbaik untuk kita buka puasa, doktor sebenarnya? Sungguh bijak soalan Nampak itu. kerek di situ, nampak Mesti kerek. dipikir sepanjang bazar maghrib ni kan. Lah, puasa dengan sahur. Buka dengan sahur. Okey, sebenarnya bila kita pergi bazar Ramadan tu kita ada kuasa membeli Wani. Maksudnya memang ada macam-macam juadah, memang rabang mata. Okey, so jadi kalau kita dah Masuk doktor dah. Betul. Jadi bila kita ada target untuk mengurangkan berat badan atau untuk jaga kesihatan, so kita jangan pergi ke arah yang berminyak, berlemak, bergoreng tu. Kita pergi ke yang arah yang soup ataupun benda-benda yang tak ada, kita tiga kurang garam, kurang gula dengan lemak. So kalau lebih better Tu sedap. Contoh makanan. Tu sedap. Kalau bernafas contoh. tak bernafas. Bernafas dia yang tak ada ni kan. Bernafas dia tak ada. Tak, sebenarnya better kalau kita sediakan sendiri kita punya berbuka tu Ani. So kita boleh tahu berapa banyak gula, berapa banyak garam kita buat. And minyak pun kita boleh guna extra virgin oil instead of minyak yang kelapa sawit kan. Okey, itu pasal makanan Malaysia. Ustaz Rozi, apa kalau sahur contohnya, even berbuka kan, makan apa yang paling Nabi ajar yang terbaik lah? Sebelum tu sahur itu sebenarnya kadang-kadang orang biasa dengar sahur. Tapi jarang orang nak kaji secara etimologi bahasa itu. Kerana
sahur itu bukan tentang makan. Itu perbuatan. Sahur itu secara akar katanya memang makan. Tapi sahar itu keberkatan waktu. Isinya dengan makan. Tapi orang menumpukan tentang makan itu. Padahal itu keberkatan waktu. Nak diisi dengan bagaimana kita mengisi sahur, perbuatan khusus kepada makan pada waktu sahar. Sahur. Banyak yang dianjurkan. Islam komprehensif. Di waktu-waktu mana sekalipun memang dianjurkan makanan berkhasiat. Ada yang makanan yang secara sunnah zati. Ada yang aridi faktor luar, kaifiat. Bagaimana cara makan. Tapi kalau ditanya soalan apa makanan sunnah itu, makanan yang kebiasaan, contohnya tamar, habbatus sauda, itu hadis-hadis yang sahih dinyatakan secara jelas. Tetapi jarang orang memberikan penekanan tentang cara makan itu. Tapi kalau sampai tamar bertatan makan, kita jadi sunnah juga di situ. Walaupun dimakan dengan cara yang kurang tepat dari segi bismillahnya hilang ke mana, kemudian dikunyah itu tidak lengkap. Sebab itu Islam komplit untuk mengajarkan supaya sihat tadi. Sihat hujung-hujung la'allakum tattaqun, supaya nanti akan bernatijah kepada ibadah. Sebab itu kalau puasa tidak sampai kepada makin bagus ibadah, hilang kerana difikirkan itu hanyalah untuk urus, hanya untuk yang lain-lain. Ni walaupun berbuka dengan virgin oil tadi, kalau tanpa bismillah dan adab yang betul, puasa hilang ganjaran di situ. Hilang ganjaran. Baik, dia begini. Ada hukum, ada sifat hukum. Ada yang kita hambat sebagai memenuhi formalitas kita sebagai manusia. Ada yang kita hambatkan lain daripada itu. Kalau sekadar kita berpuasa untuk mendapatkan contohnya keperluan, saya tak sebut kebutuhan. Keperluan. Contohnya sahur. Kenapa dilewatkan? Itu ada falsafah yang besar di situ. Kenapa sunnahnya dilewatkan sahur? Kalau orang kata ini banyak yang nak disebutkan, kita harus memberikan sesuatu pelajaran yang besar kepada masyarakat kita. Kalau bangun pukul 12 itu disebut sahur ataupun tidak? Bangun secara fikihnya makan. Saya dah bersahur. Bukan. Okey, yang tu saya rasa dia ada kaitan dengan soalan artis je lagi. Ya, saya tak jawab lagi lah. Okey, mari kita tengok apa soalan artis. Apa soalan artis? Nanti Ustaz boleh lanjutkan lagi hal itu. Okey. Mari kita tengok. Sekejap lagi Ustaz sambung. Kita tengok soalan artis. Push the roll button. Ya. Assalamualaikum, saya Ikram daripada kumpulan Nirwana. Saya ada satu soalan. Macam orang kata pendekatan atau amalan bersahur di waktu lewat malam, adakah tidak baik untuk diamalkan? Bulan Ramadan berkahnya di sini. Dia sahur lewat malam, esok puasa. Itu yang saya cakap tadi. Okey, baik. Saya kenal tadi yang bertanya Abang Ikram. Saya dia pun kenal lah. Saya ada bila bercakap bahawa hebat-hebat ni. Gurau. Sahar itu waktunya. Kontennya ataupun perlakuan makan itu disebut dengan sahur. Tadi Abang risau ada dah keluar. Itu payah juga makan. Baik, kalaulah saya sebut dulu kita awal makan, tidak disebut sahur sebenarnya. Secara fikih, sahur itu 30 minit sebelum masuknya waktu imsak. Imsak bermakna subuh. Kerana puasa paling kurang itu ada 3 istilahnya yang pernah diungkapkan dalam Al-Quran. Satu, as-sawma, umum. As-sawma. Contohnya saya tak berbicara hari ini, saya menahan diri. Itu umum. Satu disebut as-siyam, tahan makan, minum dan perkara yang tersandar pada syariat itu. Itu as-siyam, khusus kepada makan dan minum. Satu lagi imsak. Imsak itu sama maknanya dengan as-sawma. Cuma dalam secara fikih kita mazhab Syafi'i itu ada offsetnya masanya supaya macam apa ni amaran. Lampu kuning. Baik. Kalau dikatakan terkait dengan kalau makan awal itu bukan pada acuan pada wilayahnya sahur. Kerana itu pada sunnahnya dilewatkan sahur bukan kerana perbuatan makan. Tetapi kerana kita akan berdepan dengan satu proses tidak makan yang terlalu lama, keperluan fisiologi itu perlu di situ. Kalau tak nanti terbeban dengan urusan-urusan yang lain. Sebab itu diurus. Agama itu pandai mengurus tentang jadi sahur juga tuan-tuan dan puan-puan mempunyai wilayah.
Ya. Jadi ada waktunya. Ada daerah waktunya. Jangan duk main malah sangat nak mau bagi kan. Dan bila cakap pasal tamar tadi doktor, mungkin ada huraian saintifik kenapa hebat sangat tamar ni. Buah kurma. Kenapa memang dalam Islam pun kita digalakkan buka dengan buah kurma. Sebab ada bila perut kita dah lama kosong, dah lama kita berpuasa, kadang-kadang ada orang tu dia makan terus makan benda heavy. Maksudnya perut tu akan terkejut. Dia akan ada sakit perut lah, rasa angin, bloated dan sebagainya. Kurma tu dia ada gula, tapi gula yang senang dicerna. Maksudnya kita makan dia senang nak digest, just nice, minum air, solat, lepas tu barulah nak makan dengan benda-benda lain lah. Jadi dia memang senang saya faham. Alhamdulillah. Selama ni saya dah huraikan. Yang saya dah cerita selama ni abang tak faham memang. Kita tapi saya secara peribadi lah, saya selalu macam jaki sikit bila orang cakap okey berbukalah dengan yang manis. Sebenarnya berbuka dengan manis dengan berbuka dengan tamar adalah dua benda yang berbeza. Tamar bukan sekadar manis. Kan dia punya berkah lain kan. Jadi kalau kata berbuka yang manis saja, kias dia tu jadi lain kan. Macam kuih ni saya dah tak rasa mana manisnya. Hari ni pun saya nampak wajah abang sangat manis. Manis, alhamdulillah. Seri-seri. Okey, kita ada salam WhatsApp. Okey. Ayo, apakah soalannya? Baik. Adakah mempunyai ayat-ayat yang manis? Okey. Salam, saya Aisyah dari Nilai. Bolehkah kalau kita niat nak kurus, sahur pun kita elak untuk makan? Dan apa kawalan makanan yang perlu kita jaga masa berbuka untuk elak badan naik mendadak? Salam kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #barokahnya di sini. Saya nak bertanya kepada tetamu kita hari ini iaitu Dr. Adakah memakan minyak kelapa dara boleh memanjangkan rasa kenyang ketika berpuasa di bulan Ramadan? Okey. Kedua soalan tadi walaupun dah jawab, Dr. Jis ringkaskan yang fokus yang kedua tu. Betul. Kelapa dara minyak kelapa dara. Memanjangkan kekenyangan. Tu lain macam saya pun first time dengar sebenarnya. Yang tentang pemakanan yang boleh menguruskan badan tu, yang saya cakap tadi, elakkan 3 benda lah, gula, garam dengan lemak. Walaupun susah, almost semua makanan kita memang bergoreng, berlemak, tapi sebenarnya boleh dilakukan. Dia sukar tapi tak mustahil. Sebab ada orang yang memang boleh hilang berat badan 10 kilo, yang betul-betul strict diet, portion jaga, and then tambah lagi dengan puasa lagi. Tapi kena jaga-jaga jangan sampai pengsan bila gula terlampau rendah dan sebagainya lah. Itu untuk menjawab soalan pertama. Yang soalan yang kedua tadi tu minyak kelapa dara tu. Saya tak berapa pasti macam mana dia boleh mengelakkan rasa lapar, tapi yang saya tahu extra virgin olive oil ataupun minyak zaitun tu memang bagus. Even Ustaz kan dalam Quran tu kata minyak zaitun sangat bagus. Minyak zaitun je. Betul. Sebab dia dapat mengurangkan kolesterol sebenarnya. Bila kita masak, kalau kita perasan pun orang selalu makan salad pun dengan minyak zaitun kan. So memang maknanya memang betul lah kalau dia kata tadi memanjangkan rasa kenyang tu betul. Mungkin dia cuba, dia dah try, saya tak pasti mungkin menjadi untuk dia lah. Tapi dia tanya ke dia nak kepastian tadi? Dia tanya sebenarnya. Dia tanya minyak kelapa kan. Kita tanya dia balik lah. Allahu Akbar. Okey, kita nak berehat seketika kan, sebab lagi kita ada segmen satu hari satu ayat. Satu hari satu ayat. Okey, yang macam mana? Okey, apa pun kuih-kuih kita hari ini manis, tetapi studio kita bertambah manis dengan kehadiran tetamu-tetamu kita. Baik, kita break dulu. Kamu lagi. Kita kembali dalam Borak Dulu Baru Buka. Barakahnya di sini. Take a break. Terima kasih semua kerana terus menonton Borak Dulu Baru Buka, #Barakahnya di sini. Dan inilah tiba masanya untuk saya berkongsi #satu hari satu ayat. Ayat yang bakal saya kongsikan penting untuk kita dalami, untuk kita fahami. Kerana dari situ kita akan lebih menghargai nilai kehidupan. Apakah ayat itu? Mari kita belik Quran dalam surah Ibrahim ayat 7. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ista'adzana rabbukum. Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah nikmatku, dan sekiranya sesungguhnya jika kamu kufur,
dan kamu ingkar, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Ungkapan Alhamdulillah, walaupun ianya mudah disebut, tetapi belum tentu ianya mudah difahami, apatah lagi untuk diamalkan. Kata para hukama, ramai orang yang boleh bersabar, tapi belum tentu dia boleh bersyukur. Yalah, bila kita susah kita kata sabar je lah. Tapi bila kita senang, belum tentu ramai bersyukur. Syukur disebut dalam Quran sekurang-kurangnya 38 kali, menggambarkan bagaimana Allah Azza wa Jalla menggalakkan kita untuk bersyukur. Kata Imam Al-Ghazali, syukur itu adalah kita menggunakan nikmat Allah dengan sebaik-baiknya pada jalan yang benar. Oleh itu, para penonton semua, bersyukur itu adalah apa yang ada kita lakukan betul-betul. Adapun untuk kita mengharapkan apa yang tiada, tidak menjadi masalah. Kata Hamka, tidak salah kita mengharapkan apa yang belum ada, tapi jangan sampai kita lupa apa yang telah ada. Ramadan adalah medan untuk kita membina takwa. Kemuncak Ramadan, bila kita bakal menyambut Syawal, adalah medan untuk kita membina rasa syukur. Ayuh kita sama-sama bersyukur. Itulah dia, satu hari satu ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, ha, Nur. Waalaikumsalam. Ustaz Amin. Wah. Masya Allah, muncul perkongsian yang sangat baik. Ramai orang boleh bersabar, tapi belum tentu ramai yang boleh bersyukur. Masya Allah. Ayat tu silakan. Terima kasih Pak. Kejut saya muncul kat belakang ini. Ya. Marilah kembali di tempat duduk masing-masing. Allah, saya teruja tadi sehingga hilang daripada tempat duduk ini. Baiklah, sekarang kita kembali lagi ke borak perbincangan kita. Baru buka Okey Ustaz, kita balik pasal soal kurus kan. Ada juga orang yang dia tidak menganggap puasa ni untuk kesihatan. Bagi dia puasa ni sekadar lapar dan dahaga. Kalau kurus, tak naklah, aku nak maintain. Gemuk pun tak apa, yang penting puasa. Pandangan Ustaz. Baik, secara mudah begini, ada tingkatan berpuasa. Orang yang ada tingkatan berpuasa. Bukan sekolah. Baik. Orang itu menilai Ramadan, kesempatan Ramadan itu tergantung bagaimana faham itu Ramadan. Dari kata satu orang yang berpuasa hanya melunaskan hak-haknya puasa. Makan tidak, minum tidak, dan perkara yang boleh membatalkan puasa. Ini awam. Ada tingkatan yang lebih baik. Darjah yang lebih baik. Iaitu istimewa, khawas. Golongan ini bukan sekadar makan tidak, minum tidak, perkara yang membatalkan puasa itu tidak dilakukan, tetapi perkara yang boleh mengurangi pahalanya puasa. Ada satu perkara yang membatalkan puasa, ada perkara yang boleh mengurangi pahala puasa. Ini dijaga. Saya pergi umum dulu ya. Tapi itu bukan yang tertinggi tingkatannya. Ada lagi yang lebih tinggi, iaitu khawasul khawas, yang istimewa kepada yang istimewa. Baik, golongan ini yang spesifik saya memberikan jawapan tadi. Nak diberikan apa silakan. Baik yang terkait pada yang nampak, nanti dalam syurga Allah berikan kesihatan, Allah berikan kemurahan rezeki. Itu terpulangnya Allah. Kelebihan yang Allah nak berikan kepada orang yang berpuasa, itu terpulang pada Allah. Tetapi golongan ini berpuasa ikhlas kepada Allah. Sebab itu kalau nawaitu, kita bercakap tentang nawaitu, intention kita ikhlas kerana Allah. Kerana itulah unjuran sebenar kenapa diperintahkan puasa. Maka nak berikan kesihatan, tentu mana mungkin Allah memberikan sesuatu perintah itu berhujung kepada sakit. Tidak ada satu pun. Baik solat, baik sedekah. Sedekah itu ada hubungan dengan kesihatan. Ada. Insya-Allah. Kalau dikaji betul. Bahkan tidur. Masya Allah. Ustaz, tidur. Tak sampai tidak cakap ya. Macam mana Ustaz? Nanti takut terpotong balik. Baik. Yang sampingan itu akan datang. Tapi perlu untuk kita luruskan niat kerana kita bergerak pada acuan niat. Niat itu akan memberikan kita direction. Tapi kalau di situ rosak, maka kita akan gagal menempatkan posisi kehambaan kita di situ. Itu nampak simple, tetapi ia merupakan crucial. Crucial. Itu pintu gerbang kita nak menunjukkan bagaimana faham kita akan kehidupan di atas dunia. Simple but crucial. Nampak simple tapi sebenarnya crucial kalau tak diingatkan diri sendiri kan. Boleh tak kita kata doktor, sekiranya seseorang Muslim itu
berniat dengan betul untuk berpuasa, dengan sendirinya dia akan datang kurus, dengan sendirinya dia akan datang sihat. Betul. Bolehkah kata macam tu, doktor? Betul, sebab secara saintifiknya pun memang puasa ni memang banyak kebaikan dia. Memang dah proven boleh kurangkan berat badan secara am lah. Yang kedua, kurangkan paras gula dalam darah, kurangkan kolesterol jahat. Lepas tu secara tak langsung kita dapat jadi positif, bersabar. Jadi dia ke arah kebaikan fizikal dan juga rohani. Minda pun sama juga terjamin. Secara psikologi pun sama juga. Jadi banyak kebaikan-kebaikan puasa ni yang kita sebenarnya perlu dalami. Tapi saya ada seorang dua kawan yang dia dah terbalik dah sekarang ni. Pasal bagi dia sepanjang bulan-bulan yang lain, dia dah mengamalkan IF tadi. Jadi bagi dia bulan puasa ni, bedal semua. Dia nanya hantam saja. Sebab bagi dia dah dapat puasa siang tu automatik. Macam mana doktor? Pandangan doktor macam tu? Sebenarnya kita beza sebenarnya intermittent fasting dengan yang puasa Ramadan. Sebab puasa Ramadan ni kita tak boleh minum air. Jadi itulah benda kita makan pun main peranan juga. Macam masa intermittent fasting, pemakanan tu ada orang dimakan saja apa benda, tapi lepas tu dia boleh exercise. Itu beza dia. Macam bulan Ramadan ni kita sedikit terhad lah. Tapi sebenarnya macam tadilah, kurma dengan manis lain kan. So puasa di bulan Ramadan ni jangan disamakan dengan IF. Betul. Dia punya hikmah lain kan. Masya-Allah, dahsyatlah. Kita nak umum pemenang kita. Pemenang Sudah ke? Doktor boleh bagi hadiah, saya tahu siapa. Siapa pemenang kita untuk panggil betul episod kali ini? Kita ada 2 orang kan? Pertama sekali orang daripada Kelang. Namanya siapa tadi? Siti. Oh, Siti. Tahniah Siti dari Kelang. Dan pemenang kedua kita ialah Aisyah daripada Nilai. Okey, Siti dan Aisyah akan mendapat hadiah. Kita saksikan apa yang kalian akan dapat. Tuah bagi rancangan Borak Dulu Baru Buka, barakahnya di sini akan menerima voucher bernilai RM250 Malaysia kerajaan Pusat Pakaian Hari-Hari. Wow, Saniah dapat voucher pakaian hari-hari. Betul. Dan kita 250. Juga ada hadiah untuk tetamu kita. Tapi ada syaratnya. Syaratnya kena tanya soalan kesimpulan dulu lah. Betul. So mungkin doktor dan ustaz boleh simpulkan. Sikit. Boleh tak ustaz? Saya dulu begini. Kalau dalam agama itu ada yang tetap tapi fleksibel. Ada hal yang kita boleh murunah wasabit. Sabat wa murunah. Kalau kita niat itulah yang akan memberikan ganjaran di hujung itu. Kalau ibadah itu jangan dicampur yang lain. Sebab itu al-umuru bi maqasidiha. Setiap urusan tergantung niatnya. Kalau ini dah khusus untuk ibadah, maka diniatkan untuk ibadah. Datang yang lain-lain itu adalah sampingan bonus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tadi kan ada sedikit kerancuan. Apabila orang sudah menganggap puasa Ramadan itu hanyalah sebatas puasa, tak makan, tak minum, maka hilang barakahnya. Tu Ramadan. Satu-satunya bulan yang bersandingan dengan Al-Mubarak gelarnya cuma Ramadan. Al-Mubarak itu dari kata barakah. Barakah itu ziyadatul khair. Jangan puasa itu tak makan dan minum hanya sebahagian daripada Ramadan. Sebahagian. Tapi kalau diniatkan sekadar untuk diet, yang lain-lain pada khazanah lautan kebaikan itu rugi. Maka ini adalah ladang ibadah, harta karunnya akhirat ini. Baik. Jangan spesifik pada situ. Manfaatkan ini sebagai untuk menempah syurganya. Masya-Allah. Manfaatkan Ramadan. Okey. Dr. Afah. Okey. Saya sebenarnya sebagai doktor jugalah saya nak menyuruh semua rakyat Malaysia kalau boleh kita kena amalkan gaya hidup sihatlah. Dan alhamdulillah intermittent fasting betul boleh mengurangkan berat badan, tapi puasa bulan Ramadan ni banyak hikmah dia lagi. Dari segi rohani, fizikal dan mental. So kita kena gunakan sebaik mungkin lah. Macam yang Ustaz cakap tadi, niat tu penting dan everything akan fall in line. Maksudnya niat nak kurus tu dia akan kurus lah. Kalau betul lah dengan cara pemakanan dan sebagainya. Jadi ambil barakah bulan Ramadan tu lah. Masya Allah, saya kira satu kesimpulan yang sangat baik daripada doktor. Saya nak bagi doktor. Dia jauh sangat tu. Jadi minta ustaz sampaikan kepada ustaz juga lah. Tidak sepatutnya di cross macam tu ya. Tidak sepatutnya. Saya tidak membenarkan benda ni. Betul ustaz.
Saya belum pernah dipermalukan sebegini. Dia halus. Ni panggil malu pada syariah. Jadi tadi kita dipesan tadi supaya ingat apa pun yang kita borakkan, yang kita guraukan di sini, yang penting mungkin kita dapat kurangkan berat badan tetapi dapat menambah pahala. Memberatkan pahala. Masya-Allah. Ada hadiah untuk saya tak? Tak ada abang. Tapi akhir yang ini bertambah banyak hikmah. Masya-Allah. Kata-kata hikmah. Mari esok satu hadis satu ayat. Okey, kita dah berada di penghujung rancangan. Terima kasih semua kerana menonton kami daripada awal sampai akhir. Betul, tapi sebelum tu kita nak tengok poster esok. Ya, betul. Apakah topiknya? Siapa yang ada dengan kita esok? Ya. Wah, kita ada Ustaz Yop lagi. Ustaz Yop dan pelakon Zarina Zainuddin. Kita ada Kak Zarina Tajuk dia, Zainuddin. Rancak berdosa. Bukan Ramadan. Oi. Rancak berdosa. Masya-Allah. Ini banyak kaitan ni. Tak asalkan tajuk dahsyat mesti Yuyup. Yuyup ni memang antara ustaz dan penghibur. Dia ada dua-dua. Memang rancak esok insya-Allah. Insya-Allah akan rancaklah program kita pada hari esok. Okey, sekian untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa esok, lusa, tulat sampai ke pagi raya insyaAllah. Kita mohon mengundurkan diri. Saya Amin Idris. Saya Wani Hasrita. Dan saya Khairul Rahman. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ustaz dan Doktor. Berjumpa lagi insyaAllah esok. Assalamualaikum. Bye-bye. Borak dulu baru buka. Hashtag. Berkahnya di sini. Cintaku tiada bersaksi, mendesak iman meninggi, yakin ku tidak bermimpi, adanya dirimu Nabi. Cintaku apabila menyaksi, membuat rindu nan tinggi, mendamba kasihmu Nabi, sirna dahaga apabila pergi. Namanya terpahat di hati. Alhamdulillah aku memuji, di dunia selawatnya Nabi. Sallu ala khairil anam, al-Mustafa badri zaman. Sallu اشفع لنا يوم الزحام. Mata yang saban menangisi, rinduan Nabi tak berperi, bak jasadnya terlihat nyata di An-Nabawi rumah yang mulia. Ya Allah, Engkaulah saksi, namanya bertakhta di hati, jadi bekal ke akhir nanti, moga bertemu di alam abadi. Allahumma salli ala allazi
juga